Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang saya kasihi. Saya ambil CCTV dulu catch up. Rakan-rakan media yang saya kasihi, rakan-rakan netizen yang mengikuti dalam talian melalui Facebook, Instagram dan juga YouTube. Pagi ini saya berada di kampung Bagan Belat. Dia nak recall balik kampung Bagan Belat. Tujuannya adalah untuk memaklumkan kepada semua penduduk seberang perai, rakan-rakan netizen, MBSP telah mula menggunakan mobile CCTV. Kita telah ada 242 permanent atau fix CCTV dengan 25 yang berupaya untuk buat video analitik. Pada kali ini kita tidak lagi memasang permanent CCTV, kekal dengan 242 CCTV dengan 25 berupaya untuk membuat video analitik. Tetapi bagi pemantauan seterusnya, iaitu di tapak perupusan sampah, tapak pembuangan sampah, ataupun kebuk sampah dipanggil, dan juga pembuangan sampah-sampah haram serta tambun tanah illegal earthwork, kita guna mobile CCTV kerana dia lebih praktikal. Isu itu hanya sementara. Contohnya tambun tanah haram atau illegal earthwork, selepas dia selesai dia tak akan tambun lagi, dan kita pun akan ambil tindakan. Kawasan illegal earthwork, kawasan kebuk sampah dan illegal dumping, kita guna mobile CCTV. Tetapi teknologi yang kita bersama dengan rakan kita daripada Happy Icon, pada pagi ini kita perkenalkan CCTV dengan nickname dia Cashew. Ia menggunakan tenaga solar supaya kita lebih green. Menggunakan tenaga solar, dipasang di tiang elektrik, dan kita boleh pindah ke tempat yang lain untuk memantau kebuk sampah ini. Di seberang perai ada 1039 lokasi tong komunal seperti ini. Ada daripada 1039 lokasi, 182 selalu melempah. Daripada 1039 lokasi tong sampah ini, 182 selalu melempah. Dalam teks saya ni ada pecahan. Bukan surat 3, seberang perai utara ada 99, seberang perai tengah ada 72, seberang perai selatan ada 11, jumlah semua adalah 182. Oleh kerana sampah meningkat sebanyak 8% setahun pada tahun 2020, dan kita melihat sampah industri meningkat sebanyak 20%, manakala sampah domestik menurun sebanyak 7%. Nanti saya share figure yang betul dalam grup media supaya dapat dilaporkan. Apa yang penting kita nak lihat daripada observation pegawai kita, light industry ataupun industri yang ada di rumah-rumah, di bangunan light industry di sekitar, mereka sepatutnya membuang sampah di stesen pemilihan ampang jajar ataupun di Pulau Burung. Mereka kena lupu sendiri. Mereka tidak boleh buang di dalam tong komunal, kerana tong komunal ini adalah disediakan untuk penduduk kampung membuang sampah-sampah domestik, bukan sampah industri. Sampah industri mesti diurus sendiri oleh pengilang-pengilang, terutamanya light industry. Tujuan hari ini satu, untuk penguatkuasaan. Saya nak bagi warning kepada light industry, pemilik industri ringan yang berada di kawasan-kawasan industri kecil kawasan ini. Mereka mestilah mematuhi syarat pelesenan, iaitu melupuskan sampah sendiri, bukan membuang di dalam tong komunal yang disediakan untuk sampah domestik
bagi penduduk-penduduk kampung. Kerana apabila mereka melupuskan sampah domestik di dalam sampah industri ke dalam tong komunal, dia akan penuh melempah. Dan melempah dengan cepat, dengan itu menjadi tempat ini kotor. Kamera ini akan detect nombor kenderaan, akan detect juga mereka yang kalau dapat mukanya sekali. Tetapi kita bagi warning dulu, kita bagi pendidikan. Bukan MBSP seperti yang saya katakan kerap kali, MBSP bukanlah enforcement trigger. Kita bukan sangat nak ambil tindakan kepada penduduk, kita lebih nak mendidik. Dan saya berharap pendidikan ini dapat berlaku dengan adanya CCTV ini. Announcement dalam feed CCTV dibuat seperti yang kita rakam baru ni. Dan dalam yang feed yang mobile ni kita cuba juga, kalau boleh kita akan letakkan announcement jangan buang sampah di luar tong sampah dan sebagainya, sebagai pengingatkan kepada mereka yang sengaja membuang sampah seperti ini. Oleh itu saya bagi peringatan kepada light industry, pemilik light industry, lupuslah sampah mereka mengikut syarat-syarat pelesenan, iaitu lantik kontraktor sendiri. Kalau bahagian Sabang Perai Utara dan Tengah, bawa ke stesen pemindahan Ampang Jajar. Di bahagian selatan terus bawa ke Pulau Burung. Proses dia mudah saja, memohon kepada Jabatan Pembandaran. Pembandaran akan bagi permit untuk melupuskan sampah tersebut. Daripada kajian peringkat pertama, kerjasama bersama dengan Happy Icon, ialah dalam projek Cashew ni, kita pilih 4 lokasi. Satu di Bagan Belat yang kita berada sekarang, yang kedua di Paya Keladi, yang ketiga di Kuala Bekah, dan yang keempat di Permatang Nebong. Tempat lokasi-lokasi ini sentiasa sampahnya melimpah. Apabila saya membuat spot check, saya lihat sampah ini melimpah daripada tong. Tong yang ada ataupun mobile MGB yang ada dekat kita ni hanya boleh menampung 600 kilo sampah. Satu tong 300 kilo sampah, 2 tong 600 kilo sampah. Ini berdasarkan kepada sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Tetapi daripada yang kita lihat, sampah ini telah melebihi 300 kilo. Ini bermakna secara teorinya kita perlu 3 tong baru cukup. Tetapi MBSP dalam usaha menjadikan Sabang Perai sebagai bandar rendah karbon, kita tidak akan tambah tong. Kerana ini bukan selari dengan dasar untuk menjadikan Sabang Perai sebagai sebuah bandar rendah karbon. Kalau kita tambah lagi 3, 2 jadi 3, peringkat awal mungkin cukup, lepas tu dia akan melimpah lagi, kena tambah lagi jadi 4. Sampai bila pendekatan menambah tong MGB ini akan dapat ditamatkan. Oleh itu saya telah membuat keputusan kita tidak akan menambah tong ini. Walau bagaimanapun, kamera ini dapat mengkaji, satu, membuat penguatkuasaan, yang kedua, jika perlu juga kita akan tambah ulangan kutipan sampah daripada 1 hari sekali kepada 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Kalau terpaksa, mungkin tempat itu lebih ramai penduduk daripada tempat-tempat yang lain, kita akan tambah bilangan frekuensi kutipan daripada sekali sehari kepada 2 kali sehari, paling maksimum 3 kali sehari. Sebab itu saya memerlukan kamera ini. Kamera ini akan memberi jawapan kepada penguatkuasaan, satu. Yang kedua, akan membantu kita membuat analisa adakah betul sampah ini memang terpaksa ditambah, tetapi kita tidak akan tambah tong kerana dia tidak menempati dasar kita. Rakan-rakan media yang saya kasih, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya telah melihat dalam masa spot check, saya juga menyamar sebagai orang biasa. Kerap kali mereka keadaannya begini. Yang pertama, tong itu masih kosong tapi dibuang di tepi. Orang yang kedua datang lagi buang di tepi. Orang yang ketiga dia dah tak boleh dekat, dia baling daripada jauh.
kita tengok tong memang penuh, tetapi asalnya tak penuh. Asalnya kosong. Yang pertama datang buang tepi, yang kedua datang buang di tepi, yang ketiga dia tak mau masuk dekat sebab kotor, dia baling daripada jauh, masuk ke dalam tung, ada yang tak masuk, ada yang masuk, menyebabkan tung kita bersepoh-sepoh dengan sampah di tepi dan tung pun juga tidak terurus. Ini kita nak tengok dengan kamera. Penduduk Sebarang Perai jangan bimbang dengan kamera ini. Ia adalah untuk membantu anda mendidik. Saya berharap marilah kita bekerjasama menjaga bandar kita supaya ianya menjadi lebih bersih, kerana itulah yang kita nak, duduk di tempat yang bersih. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan pendidikan atau menggunakan awareness banner. Ada beberapa banner yang mengandungi perkataan-perkataan yang mendidik, sama ada dalam bentuk natural, bentuk nilai-nilai murni, perkataan-perkataan yang mengandungi nilai-nilai murni seperti jagalah kebersihan bandar kita, ataupun kebersihan adalah amalan kita, itu adalah nilai-nilai murni. Bagi tempat-tempat yang kita lihat mereka concern dengan perkataan-perkataan berbentuk keagamaan, kita letakkan hadis ataupun Prophet Muhammad saying, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam pagi ini kita lihat, jagalah kebersihan kawasan kejiranan. Jadi kita letakkan banner ini supaya apabila mereka nak membuang sampah, mereka ternampak perkataan jagalah kebersihan, supaya dia menyuntik perasaan untuk menjaga kebersihan. Di bawah pula kita quote, ini adalah hadis sahih. Ini di bawah ni adalah Prophet saying, tidak akan masuk syurga orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguannya ataupun daripada perangainya yang tidak baik. Riwayat daripada Muslim. Bagi mereka yang berpegang kuat kepada hadis amat sebagai pegangan hidup, mereka harus memahami bahawa daripada ini katanya tidak masuk syurga. Oleh itu mereka janganlah suka-suka hati. Bukan isu sampah, isu di dunia saja. Isu sampah adalah isu kerohanian juga. Kalau dalam version bahasa Arab dia, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah man yu'minu. Saya tak ingat, saya kena ulang balik. Kita balik tengok dalam Muslim, man la yadkhulul jannah man ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dia tidak, dengan pangai dia menyebabkan gangguan ataupun tidak ketenteraman kepada jiran dia. Oleh itu hari ini dua perkara saya nak lancarkan. Satu banner, satu lagi CCTV dengan menggunakan solar. Saya berharap marilah kita menjaga kebersihan bandar kita dengan menjadikan dia sebagai kebersihan merupakan satu amalan. Saya nak minta happy icon untuk menunjukkan bagaimana CCTV ini beroperasi. Silakan. Saya play the video first. Okay. So yang ini
Rakan-rakan media, ini juga merupakan satu program Smart Cities MBSP, iaitu penggunaan teknologi dalam menangani isu-isu semasa. Nah, this is the live lah. So mereka akan tekan live, kami akan scan dekat sini ya. Data semua ni akan hantar balik server. Server akan proses. So dari server dia akan proses dan dari sana kami akan check lah sampah dekat luar ke, adakah sampah haram, adakah sampah kebun. Dari sana kami akan analyse lah. So dari analyse semua data ini, notifikasi, email, anything semua akan hantar pergi JPP atau enforcement untuk ambil tindakan. Dan dari sana kita boleh buat reporting lah. Satu kawasan sampah berbunga haram berapa banyak atau macam mana, satu minggu berapa kali adakah berlaku sebegini, adakah pembuangan sampah haram yang terlampau banyak atau tidak, semua analyse dekat server. So dari sana akan dapat report-report untuk MBSP semua. Okey, itu sahaja. Okey, rakan media, any question? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Saya katakan tadi, sebelum ni kita ada 242 unit CCTV, 25 berupaya untuk buat video analitik. Itu semua fix di lokasi. Pendekatan kita yang baru adalah untuk isu-isu yang sementara, seperti longgokkan sampah haram, seperti tambun tanah haram, dan juga pembuangan sampah seperti ini kita akan guna mobile. So pendekatan baru dalam menggunakan teknologi adalah menggunakan mobile CCTV yang boleh dipindah-pindah dan guna tenaga solar, dan berupaya juga menghantar mesej kepada MBSP. So ini yang pertama, kita mula dengan kerjasama Happy Icon, 4 lokasi. Tadi dalam teks ada di 4 lokasi, antaranya di sini Kuala Bekah, Paya Keladi, Mata Nibung, dan satu lagi di Bagan Belat. Ada dalam teks. Ada soalan lain? Ada sasaran untuk nak tambah lagi penggunaan CCTV ini ke tempat-tempat? Kita akan tengok dalam masa 6 bulan analisis ini dibuat, dan kalau perlu tambah, kita akan tambah, kerana mobile CCTV tidak seperti macam fix CCTV, belanjanya tinggi, kena cabling dan sebagainya. Mobile CCTV just install dan kita akan dapat semua melalui, tak perlu cabling, plug and play. Kita akan tambah sekiranya ada keperluan, tetapi saya nak ingatkan kepada warga Seberang Perai, saya tidak berharap untuk saya berharap mereka mengambil pengajaran daripada apa yang kita pasangkan ini, semuanya untuk kebaikan penduduk-penduduk lah, bagi meningkatkan kualiti kehidupan mereka. So, matlamat utama ada dua. Satu, untuk mengkaji adakah betul penghasilan sampah ini terlalu banyak. Kerana kita estimate 2 mgb sudah memadai, 300 600 kilo. Tetapi kalau terlalu banyak, kita terpaksa increase frekuensi kutipan. Terlalu banyak mungkin kerana rumah banyak, mungkin juga kerana mereka tidak ada kesedaran untuk membuat pengasingan di punca. Kerana daripada hasil ini kita akan buat analisis plan tindakan seterusnya. Sama ada kita akan meneruskan pendidikan ataupun kita akan menambah frekuensi kutipan. Sekarang satu lokasi sekali sehari, kita akan tambah kepada 2 kali atau 3 kali sehari maksimum. Yang kedua adalah untuk enforcement. Kalau tak perlu, kalau terpaksa kita ambil enforcement. Dan tadi saya kata, saya bagi ingatan, warning kepada pengusaha-pengusaha industri kecil yang ada di sekitar ni. Mereka tak boleh buang sampah dalam tong komunal, kerana dalam syarat pelaksanaan mereka mesti melupuskan dengan usaha sendiri, lantik kontraktor, bawa ke tapak pelupusan Pulau Burung kalau bagi selatan, tapi bagi utara dan tengah bawa kepada tapak pemindahan Panjajah. Datuk, kalau saman tu maksimum berapa? Maksimum RM1,000. Ya. Satu kesalahan. Kalau ada banyak kesalahan, dia akan melakukan banyak lagi lah. Ada soalan lain? Soalan luar daripada ni. Soalan apa? Berkenaan pasal tu kan sekarang kita tengok ada banyak kan pasal under MBSP di Tutup. Mungkin MBSP ada langkah-langkah terbaru. Sebab sekarang ni macam penularan tak boleh dikawal dalam kawasan pasar. Jadi mungkin Datuk memikirkan strategi yang baru untuk menangani penularan. Bagi kawasan-kawasan pasar, 30 pasar
yang ada di seberang Perai. Pasar yang sibuk adalah pasar Bagan Ajam, pasar Bukit Mentajam, pasar Kampung Selamat, pasar Taman Berjaya dan juga pasar JT Lama. Batu. Ini pasar yang sibuk. Pasar-pasar lain terkawal dan saya tak nampak ada masalah. Satu lagi pasar Seberang Jaya. MBSP akan meningkatkan pengawalan SOP supaya setiap peniaga dan juga pengunjung ke pasar mestilah mengadakan scan suhu badan 37.5 Celsius, tidak boleh berniaga dan tidak boleh masuk ke dalam pasar. Di samping itu mereka juga mesti scan QR code MySejahtera untuk contact tracing dan sanitasi ataupun liquid untuk sanitizer tu sekarang ni kita sudah tidak sediakan kerana selepas 16 bulan kita minta peniaga dan pengunjung bawa yang pocket size tu, yang kecil itu, kerana apabila mereka beli barangan ada saja kontak, dia boleh cuci sendiri, ataupun paling simple dia pergi basuh saja, basuh tangan saja. Dan kita juga selain pada meningkatkan kawalan di pasar-pasar awam yang sibuk ini, kita akan buat sanitasi yang lebih kerap, iaitu sebelah malam dan juga sebelah pada hari Minggu kita akan tambahkan bilangan kepada 2 kali sehari. Okey. Selain daripada itu, kita akan ada kempen dengan Kementerian Kesihatan, kesedaran supaya penduduk tahu tentang varian Delta, varian Beta yang sangat senang merebak di kalangan masyarakat. Ada soalan lain? Thank you very much rakan media dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.